asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Mau dengar enggak? Dengar tak? Dengar kan? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimi lima sabaq nasirul haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik muzakarah kita Baquratul Amani kali yang kedua. Kali yang pertama itu kita membicarakan tentang muqaddimah pengarang kita. Almarhum Syekh Wan Ismail sebut, Alhamdulillah kerana Allah Ta'ala menerangkan hati kita dengan nur iman. Allah Ta'ala tetapkan hati kita dengan nur iman. Tetap nur iman tu dengan pemahaman akidah yang jelas. Kita boleh faham, Allah Ta'ala kurniakan kepahaman daripada pelajaran. Dengan pelajaran itulah menyebabkan kejapnya akidah kita. Nak kejapnya akidah tu dengan asbab kita memikirkan dalil-dalil dan mengulang-ulangi pembicaraan ilmu akidah. Sampailah kita belajar rahimahullah bi ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Adapun kemudian daripada khutbah kita. Kemudian daripada alhamdulillah wassalatu wassalam, maka tak kala adalah pada tahun 1335. 1335 maksudnya 102 tahun yang dulu lah. Kitab ni berusia 102 tahun. Adalah pada tahun 1335, yakni hijrah. Menuntuti ada orang minta kepada pengarang kitab daripada hamba oleh setengah saudara. Jadi ada orang minta. Siapa dia orang tu? Saudara kepada Pak Dain ni, pengarang kitab ni. Saudara di sini iaitulah anak murid dia yang bernama Haji Ahmad, yang duduk di kampung Penyarum, Tobir, Penang. Jadi menuntuti daripada hamba pengarang kitab oleh setengah saudara, iaitu anak murid dia. Nama Haji Ahmad, duduk di kampung Penyarum, Tobir, Penang. Yang adalah hamba, iaitulah pengarang kitab ini dhifnya. Jadi pengarang kitab kita ni tetamu di rumah anak murid. Akan bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya. Jadi anak murid pada ni minta pada tulis kepada kawan dia. Kekasih iaitu kawan Haji Ahmad. Nama Haji Mak Hasan. Akan sifat 20.
Jadi cerita dia, sejarah kitab ni, Baqarah ni terjadi apabila Pak Dain ni mai ke Kedah. Pak Dain orang petani. Kemudian pergi ke Mekah ketika usia 14 tahun. Kemudian ikut ayah pergi ke Mekah buat haji. Lepas tu ayah meninggal di Mekah. Jadi Pak Dain ni usia 14 tahun. Maka dijaga oleh bapa saudara dia yang duduk di Mekah. Namanya Syekh Wan Daud. Syekh Wan Daud ni jaga Pak Dain yang karang kitab Baqarah ni di Mekah ketika usia dia 14 tahun. Jadi dia lah yang jaga, dia bagi belajar mengaji sampai alim. Kemudian dia bagi nikahkan Pak Dain ni dengan anak dia. Pak Dain menikah sepupu lah. Kemudian dalam masa tu duduk lama lah di Mekah. Maka takdirnya pada tahun 1335 tu, cerita ni 102 tahun yang dulu, Pak Dain mai ke Kedah. Masa tu naik ke Payang. Lepas tu, pergilah berjalan rumah anak-anak murid, rumah kawan-kawan. Di antaranya rumah adik dia sendiri, Pak Cuhim Gajah Mati. Maka Pak Dain pun berjalanlah ke Kedah ni. Kebetulan duduk di rumah Haji Ahmad. Di kampung Penyarum Tobiak, Penang. Apabila duduk di Sari, maka Haji Ahmad ni pun minta pada ni tulis sifat 20 dekat kawan dia nama Haji Mak Hassan. Haji Ahmad minta pada tulis sifat 20 ke Haji Mak Hassan. Kerana Haji Mak Hassan ni belajar sifat 20 lambat faham. Maka Haji Ahmad tahu Tok Guru dia ni pakar dalam sifat 20. Mai pada Mekah tu, tulislah sifat 20 bagi kat kawan dia Haji Mak Hassan. Moga-moga kawan dia Haji Mak Hassan ni boleh faham dalam pengajian sifat 20. Lepas tu Pak Dain pun fikir tak lepas lah sebab permintaan anak murid dia dan permintaan ni pula elok. Maka dia pun tulis. Maka dengan taufik Tuhan. Taufik iaitulah kekuatan, tenaga yang Allah Ta'ala bagi untuk taat. Maka dengan taufik Tuhan, dengan taufik Allah, berlakulah, yakni bermulalah, berjalanlah kolam, iaitu pen hamba. Apabila Haji Ahmad minta tu ke Haji Mak Hassan, Pak Dain pun dengan takdir Allah Ta'ala, dengan taufik Allah Ta'ala, mulalah tulis sifat 20 ni. Tulis tu di dalam beberapa hari atas beberapa lembar kertas. Jadi Pak Dain tulis sifat 20, 2-3 hari lah. Semasa duduk di rumah Haji Ahmad, main musafir ziarah tu. Tulislah di atas kertas beberapa lembar, yakni permukaan helaian kertas. Tulis tu daripada ingatan pelajaran hamba. Ingatan pelajaran. Jadi pada tulis di rumah Haji Ahmad di Penang ni, di atas apa yang Allah Ta'ala bagi dia ingat. Yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada beliau. Bukan tengok kitab apa pun, tak ada nak rojok. Kerana kitab pada ni duduk di Mekah. Pada ke Kedah ni nak ziarah saja. Kebetulan duduk di Kedah, rumah Haji Ahmad di kampung Penyaruan Tobiak ni, dia minta pada tulis. Maka pada tulis itu dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ingat, ilham kepada dia melalui apa yang telah dia belajar dengan guru-guru dia. Maka jadilah daripada tulisan tadi risalah yang kecil. Maka jadilah matan risalah yang nipis atas jalan ikhtisar, iaitulah tulis tu di atas jalan ringkas. Ada tulis ringkas-ringkas yalah. Maka baik, apabila tulis habis dah, bagilah dekat Haji Ahmad. Haji Ahmad pun serahlah kepada Haji Mak Hassan, kawan dia. Haji Mak Hassan tu buat balik ke pondok tulisan hak pada yang tulis tu. Apabila buat balik ke pondok di daerah Penang lah, pondok mana Allah Alam. Maka apabila buat balik tulisan pada ini ke pondok,
kawan-kawan dia, kawan-kawan Haji Mat Hassan ni tengoklah tulisan Hak Padan tulis ni. Ada yang kagum, ada yang tak tahu kata apa, ada yang seorang dua ni berani bangkang, berani menyalahi apa yang Pak Daeng tulis ni. Lepas tu, maka tak kala kelihatan atasnya, atas risalah yang Pak Daeng tulis itu, oleh sesetengah talabah penuntut ilmu. Di pondok lah. Membahas ia, dia pun buat perbincangan, buat kajian. Pelajar pondok tadi membuat kajian di atas tulisan Pak Daeng ni, pakat bincang. Daripada tuturan risalah yang Pak Daeng tulis tu, maka datanglah atas risalah tulisan Pak Daeng itu i'tirad. Ada pelajar-pelajar pondok ni berani bangkang. Dia kata kitab Pak Daeng ni pelik. Pak Daeng tulis ni pelik. Setengah kata tak kena ni. Pada menyalahi akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu. Jadi, ada pelajar-pelajar tu, dia kata, kitab dulu-dulu ni tulis lagu lain. Pak Daeng tulis macam lain. Contoh dalam sifat ma'ani. Qudrah. Kalau dulu-dulu kitab terjemah berkuasa. Tiba-tiba Pak Daeng ubah kuasa. Iradah. Kitab dulu-dulu terjemah kepada berkehendak. Pak Daeng tulis terjemah kepada berkehendak. Ilmu. Kalau kitab dulu terjemah dengan mengetahui. Pak Daeng ubah dengan makna pengetahuan. Kalau hayat. Kitab dulu terjemah dengan hidup. Pak Daeng ubah sifat perhidup. Sama. Pendengar. Basar. Pelihat. Kalam. Perkata. Jadi, menyalahi kitab yang dulu-dulu. Tu orang pelajar-pelajar pondok tadi bangkang apa yang Pak Daeng tulis ni. Lepas tu dalam duduk bangkang tu, Pak Daeng duduk di Kedah lagi. Dia pun main jumpa Pak Daeng. Jumpa depan-depan tanya pasal apa Pak Daeng tulis lagu ni. Maka hamba hurai baginya bagi mereka pelajar pondok, tolabah tadi. Pak Daeng pun hurai satu-satu mengikut kaedah-kaedah ilmu, kitab-kitab, nama-nama kitab yang Pak Daeng ingat disebut. Demikianlah tuturan yang menyalahi itu. Sebab apa Pak Daeng buat lagu ni? Ada hujah dia. Ada pedoman, ada tempat ambilan yang ambil daripada kitab-kitab Arab yang terdahulu. Jadi bukan sahaja dalam sifat ma'ani, bahkan banyak lagi lah tempat-tempat yang tak sama huraian dengan kitab yang dulu. Seperti mustahil dengan istihalah. Mustahil lain, istihalah lain. Sifat Allah Ta'ala tu bukan mustahil. Mustahil tu sifat yang tak ada di Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu istihalah. Istihalah tu ternafi yang mustahil. Ternafi lemah, tak buta. Itulah yang dinamakan istihalah. Banyak lagi lah. Mustahil dan istihalah tu lain-lain. Kemudian
Dengan jelas, dengan tepat, mengikut kaedah yang dihuraikan dalam kitab-kitab muktabar. Yang ketiga, orang-orang Melayu yang tak tahu kitab Arab, apabila belajar kitab Jawi ini mudah faham supaya betul akidah mereka. Tu. Maka dia fikir-fikir, eloklah dia tulis syarah ni. Maka merebut-rebut hamba. Dia cari peluang. Dia cari peluang masa-masa free. Carilah masa-masa free. Maka merebut-rebut hamba akan perluangan. Masa free. Masa-masa kosong. Dengan menatah, yakni menyelit. Di antara matan dengan matan, selit syarah. Selit. Menatahkan, yakni menyelit ibarat risalah itu dengan bermacam-macam tafsir yang ditetapkan dia akan tafsir itu oleh ulama di dalam kitab-kitab yang muktabar. Jadi pada pun syarahlah apa yang dia tulis di Penang tu. Dia syarah di Mekah, tulis matan di Penang, syarah di Mekah. Maka dia pun tulislah syarah, tulis syarah bagi orang boleh faham apa yang dia nak sampaikan. Menyatakan tu, dia mensyarahkan tu surahan yang jilah. Dia syarah dengan jelas. Tak ada nak kiah-kiah dalam-dalam, nak bagi ayat payah-payah, tak. Dia syarah tu dengan jilah, dengan huraian yang jelas. Yang menjelaskan hati-hati empunyanya hati. Kalau orang ada hati, kalau orang ada hati teguh, kalau orang ada kepahaman, apabila dia dengar syarah ni, dia akan puas hati. Dia akan puas hati apabila membicarakan kitab Baqaratul Amani ni. Puas hati. Kalau orang nak belajar tauhid, nak pekerja ilmu akidah, belajar Baqarah ni puas hati. Orang akan puas hati. Habis. Atas qadar pendapat hamba. Jadi ini tawadhu' dia lah. Dia tulis ni sekadar apa kemampuan yang ada padanya. Kalau dalam bahasa kita ni, tulislah, uduh-uduh, tulis pilah, dah orang hajat. Dah orang hajat, tulis pilah. Walaupun kita ni bukan ahli dia sangat. Macam tu. Cakapan rendah diri. Sedangkan pada ni pakar dalam ilmu akidah. Sehingga ke orang Arab sekalipun mengaji dengan dia di Mekah dalam bab akidah ni. Ada satu peristiwa, iaitulah mudir Darul Ulum, Syekh Muhsin. Dia tak faham masalah yang dikatakan daur dan tasasul. Dan beberapa masalah dalam kitab akidah. Dia pergi tanya pada orang Arab pergi tanya pada dalam bab akidah. Terang. Maka pada terang. Sehingga kan dia ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada ulama Melayu yang menerangkan dalam masalah akidah. Ulama Melayu yang tolong rongkaikan supaya mereka faham tahqiq dalam masalah akidah ni. Begitu juga ulama-ulama yang besar-besar mengaji dengan pada di antaranya Syekh Abdul Qadir Mandili yang karang kitab Penawar Bagi Hati. Dia tu alim tapi mengaji dengan pada dalam bab akidah. Syekh Yasin Al-Fadani, Musnid Alam. Dia hormat kepada keilmuan pada tu orang-orang Mekah, ulama-ulama Mekah dia hormat kepada Syekh Wan Ismail ataupun pada yang karang kitab Baqarah ni. Bukan sembarang orang, tapi dia bercakap tawadhu'. Dia kata tulis itu atas qadar pendapat hamba. Kalau dalam bahasa kita, cara tulis bagi lepas-lepas lagu tu lah. Ada orang minta, kata orang mana sangat tulisan ni, macam tu cakap.
Kan? Walaupun dia tulis 102 tahun yang dulu, 102 tahun yang dulu, tapi pada lala ni kita boleh mengambil manfaat daripada tulisan dia. Itu supaya panjang diambil guna dengan risalah itu. Walaupun 100 tahun, orang suka, orang nak, orang cari, orang nak bahas, orang nak bincang. Maknanya berkat. Berkat. Apa hak dia tulis ni? Allah Ta'ala bagi keberkatan. Ziyadatul khair al-ilahi, bertambah kebajikan yang Allah Ta'ala kurniakan. Itulah yang dia tulis. Supaya lama boleh diambil guna dengan syarah ini. Dan meratai risalah ni. Boleh tersebar luas. Bukan sahaja di Mekah, anak-anak murid dia belajar. Bahkan anak-anak murid dia balik mengajar pula di Kedah, di Kelantan, di seluruh tanah Melayu. Termasuk di Fatani. Termasuk di selatan Thailand. Termasuk di alam Melayu. Dan ada juga sebahagiannya di Indonesia, anak murid dia. Bawa kitab ni sebar. Dan meratai risalah ini ke seluruh, ke merata-rata. Itu di antara keberkatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Padain. Maka hamba namakan dia akan risalah yang ditulis tu Padain bubuh nama. Nama apa? Tabsiratal adani bi alhani bakuratul amani. Tabsiratal adani. Tabsiratal adani bi alhani bakuratul amani. Artinya memperlatas, yakni memperjelas. Nak bagi jelas. Bagi orang yang lekeh mendapati cakapan kias-kias, siring-siringan, sindiran-sindiran, cakapan kias-kias tu, kalau tak faham, inilah Tabsiratul Adani ini untuk menerangkan supaya jelas apa yang Padain tulis di dalam Bakuratul Amani. Jadi kitab yang kita pegang ni dua. Yang pertama matan yang Padain tulis di Penang. Yang kedua syarah yang Padain buat, yang Padain tulis di Mekah. Kita pegang kitab ni dua. Matan dan syarah. Matan yang ada kurungan. Syarah di luar kurungan. Gitu. Jadi kalau orang tak boleh faham matan yang dia tulis tu, inilah kitab. Syarah inilah untuk menjelaskan sindiran cakapan yang ada di dalam matan Bakuratul Amani yang Padain tulis di Penang itu. Habis. Itu dia syarah lah. Dia syarah di Mekah. Habis. Dan hamba pohonkan kepada Tuhan. Jadi ini doa musannif. Doa pengarang kitab. Dan bahawa hamba pohonkan Tuhan ni, seolah-olah dia minta, ya Allah, bahawa membukakan dia dengan sebab tulisan dia ni akan mata-mata hati yang terpejam. Dia doalah, ya Allah, moga-moga dengan tulisan yang dia tulis ni, Allah Ta'ala buka mata-mata hati orang yang terpejam. Kita ni ada mata. Mata kepala satu. Yang kedua mata hati. Kalau kita ni celik mata kepala, tapi kalau mata hati pejam, na'udzubillah, kita minta jauh. Lebih baik mata kepala ni pejam, tapi mata hati hidup. Itu lebih baik.
Tapi kalau baik lagi, dua-dua hidup. Ni yang kita minta. Mata kepala kita pun boleh tengok. Mata hati pun boleh suluh. Gitu. Yakni apabila mata hati itu hidup, boleh suluh kepada kebenaran. Nampak kebenaran. Gitu. Nampak kebenaran tu. Jadi, pada berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan hamba pohonkan Tuhan bahawa membuka dengan dia dengan risalah tulisan yang dia tulis ni akan mata-mata hati orang yang terpejam. Moga-moga orang yang moga dengan yang mahal, maka tu di tempat yang sembunyi. Sebab mahal. Begitu juga ilmu akidah. Permata ilmu yang mahal. Duduk di mana? Disimpan. Simpan di dalam helaian-helaian tulisan kitab ulama yang muktabar. Khatih-khatih setahun ulama tulis. Maka kita berhajat kepada orang yang pakar. Buka, bincang, bahas, mengaji. Ambil kat kita. Bagi. Macam mana hak kita nak pegang akidah yang tepat. Macam mana kita nak pegang akidah yang betul ni. Maka, mereka kaji-kaji di dalam simpanan-simpanan akhaid agama, iaitu dalam kitab-kitab. Di dalam lipatan-lipatan sindiran cakapan ahlinya. Maka ulama' lah yang mari ambil, bawa kepada kita, tulis kepada kita. Maka kita terima dengan kedua-dua tangan kita. Apabila mereka terang kepada kita dengan elok, dengan jelas, maka kita pun terima. Alhamdulillah. Kalau ulama' tak buat kat kita macam ni, macam mana kita nak pegang dengan akidah? Payah juga. Payah juga. Kita kata nak pakai Quran tulis. Hak kita baca Quran bulan Ramadan ni pun, kadang-kadang makna dia tu kita baca makna pun tak faham. Macam mana pula nak kelas ambil, macam mana nak pegang dengan akidah. Surah 30 juzuk tu.
Nak ambil hak mana dalam bab akidah, nak pegang hak mana? Payah juga tu. Bukan kaki, bukan ahli dia kita ni. Maka peranan ulama' lah, tok-tok guru kita lah yang berjasa kepada kita. Mereka buat kita, mereka baca kepada kita, mereka terang kepada kita, mereka tulis kepada kita. Alhamdulillah. Walaupun 102 tahun umur kita berkurang ni, Allah Ta'ala bagi kepada kita boleh, taufik kepada kita boleh mengambil faedah daripada apa yang ditulis oleh orang yang ahli. Jilah dengan jelas. Boleh orang-orang Melayu ni pegang akidah yang sebenar dengan jelas. Dan hamba harapkan Tuhan memberi guna dengan dia. Memberi manfaat dengan dia, dengan risalah syarahan yang dia tulis ni, akan orang-orang yang rendah pelajaran dan tinggi pelajaran pengajiannya, dan awam, orang-orang biasa, semua boleh ambil manfaat. Ini doa dia. Dia harap kitab ni orang hak tak reti apa pun boleh mengaji, orang hak reti dah pun boleh mengaji, orang hak mengajak orang dah pun boleh mengaji kitab dia ni. Orang awam biasa pun boleh belajar, orang hak baru belajar pun boleh belajar, orang hak alim dah pun boleh belajar kitab ni. Ini berkat, bukan senang. Tapi duduk di huraian guru itu. Kalau baru belajar, ajak hak senang-senang. Hak belajar dah, kita tinggi sikit. Hak alim dah, kita bahas dalam lagi. Tutup Isalih kata, kitab apa pun tak apa. Yang penting orang baca tu. Yang penting orang baca tu. Tutup Isalih, dia kata, ulama'-ulama' di Mekah tu, dalam halaqah pengajian mereka tu, orang hak baru mengaji pun duduk dalam tu. Orang hak lama dah mengaji pun dalam tu. Tok-tok guru hak alim pun duduk mengaji dalam tu. Mengajar lagu mana? Ni maknanya berkat yang dikatakan sistem talaqi, duduk berhadap dengan guru, dengar daripada mulut guru itu. Itu berkat. Macam kita ni live, kita dengar terus-menerus live. Tapi kalau kita duduk dalam majlis, lagi akan terbina aura suasana dia. Kita rasa berkat, kita rasa tenang, kita rasa faham, kita rasa Allah Ta'ala anugerahkan ketenangan dalam majlis yang kita duduk tu. Live ni dia kurang lah sikit. Tapi kalau kita duduk dalam masjid, duduk dalam surau tu, dia rasa suasana aura dia tu daripada ni sikit.
Atas barang yang ke Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala tu kuasa. Bersifat dengan khudrah. Dan amat sebenar dengan menerima permintaan hamba-hamba yang berkehendak. Jadi, dia mengadu kepada Allah. Dia mengadu, dia memohon, dia berhajat. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah tempat kita ni memohon hajat. Allah Ta'ala lah yang bersifat dengan berkuasa, yang berkuasa mengubah kita. Allah Ta'ala lah tempat yang kita berdoa supaya Allah Ta'ala tu perkenankan doa. Itulah minta doa kepada Allah Ta'ala. Jangan malu. Lebih-lebih lagi kita di bulan Ramadan. Waktu sahur kita boleh doa. Doa di waktu tu mustajab. Waktu nak buka puasa. Macam hari ni hari Khamis, esok Jumaat. Waktu nak buka puasa, waktu sahur, tengah malam. Doa. Doa lah apa pun. Ulama ajak doa benda yang mahal-mahal. Doa minta Allah Ta'ala teguhkan iman. Allah Ta'ala selamatkan agama kita. Allah Ta'ala selamatkan iman anak isteri kita. Allah Ta'ala selamatkan agama kita. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman. Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hidup dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Selamat kita dunia. Selamat di akhirat. Selamat di mahsyar. Selamat di alam barzakh. Selamat atas titik sirat. Di samping kita doalah yang lain. Minta murah rezeki yang halal. Minta Allah Ta'ala pemudahkan hidup kita. Jauhkan kita daripada bala dan seumpamanya. Habis. Minta. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah. Nescaya insya-Allah Allah Ta'ala akan terima doa kita. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia. Bulan yang penuh barakah. Ramadan. Yang penuh berkat ini. Dan hamba memulakan risalah itu dengan barang yang ditututi daripada pekerjaan yang baik, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula tulis matan tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu buah kurungan tu. Sebab matan, hak yang kurungan ni tulis di Penang. Hak yang di luar kurungan ni orang panggil syarah. Tulis di Mekah. Pasal apa? Ni dia syarah. Menirukan aturan Quran. Sebab apa mula dengan Bismillah? Sebab Quran mula dengan Bismillah. Tulisan tu. Dan yang kedua, kerana menjunjungkan mafhum hadis. Yang kedua, kerana mengikut kehendak hadis. Macam mana? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ata' wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Tiap-tiap perkara yang penting di sisi agama yang tak mula dengan bismillah, pekerjaan itu terpotong dengan maksud tak sempurna ataupun tak berkat. Maka dia tak maulah. Dia nak kepada berkat. Itulah dia ikut kehendak hadis. Mula pekerjaan baik dengan bismillah. Bismillah ni kerana dua sebab. Yang pertama, ikut susunan Quran. Yang kedua, nak ikut kehendak hadis. Yang mana Nabi suruh mula pekerjaan yang elok-elok, yang baik-baik ni dengan bismillah. Apabila mula dengan bismillah, insya-Allah pekerjaan itu berkat. Macam mana berkat? Kita minta Allah Ta'ala bagi taufik kita boleh belajar. Minta Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita boleh faham. Minta Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita boleh beramal dengan apa yang kita belajar. Supaya ilmu akidah itu Allah Ta'ala jadikan nur dalam hati kita. Suluh kehidupan kita. Supaya kita ni ikut aturan Allah Ta'ala. Kita tak lawan, kita tak lari, kita tak bantah daripada jalan Allah Ta'ala. Itu maknanya berkat ilmu yang kita belajar. Mohon Allah Ta'ala kurniakan berkat. Gitu. Dan mohon Allah Ta'ala berkat ilmu ni istiqamah. Kita kekalkan dalam iman ni sampailah kita ni hidup dan mati dalam iman. Itu kita mula dengan bismillah kerana kita nak berkat ilmu. Kita tak mau ilmu yang tidak ada berkat. Na'udzubillah. Ilmu yang membawa kepada zulmah, kegelapan. Sehingga menjadi sesat. Na'udzubillah. Iblis kenal Allah Ta'ala tapi bantah, lawan Allah Ta'ala. Kita tak mau ilmu macam tu. Kita nak ilmu, lagi kita kenal, lagi kita takut kepada Allah. Lagi kita nak rapat
di jalan Allah, di jalan keredaan Allah. Kita nak sentiasa Allah Ta'ala pelihara kita dengan kasih sayang dalam iman, dalam taat, di dalam makrifah, di dalam jalan Islam, keredaan yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita nak Allah Ta'ala, moga-moga berkat ilmu ni Allah Ta'ala pandu kita kepada sebaik-baik perjalanan kehidupan dunia dan akhirat yang kita doa hari-hari. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan seperti mana mereka yang mendapat nikmat di atas jalan agamamu. Siapa dia tu? An'amta alaihim tu. Nabiyyin, siddiqin, salihin, orang-orang anbiya, orang-orang yang benar siddiq, orang-orang soleh, orang-orang syuhada, salihin. Gitu. Kita minta Allah Ta'ala pandu kita jalan tu. Nak pandu ke jalan tu, kita kena ada ilmu. Ilmu tu, kita berhajat kepada ilmu yang berkat. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang berkat. Supaya kita ni dipandu oleh Allah Ta'ala di atas jalan keredaan istiqamah. Di atas jalan kebaikan. Fastaqim kama umirta. Berkekallah kamu seperti mana yang diperintah. Moga-moga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Itu Tok Isalih kata, mengaji bulan Ramadan ni berkat. Bulan tu berkat dah. Kita bincang pula ilmu dalam bulan Ramadan ni. Tambah berkat lagi. Itu pada Tok Isalih kata, kami di Mekah. Bulan puasa, Tok Guru akan buka kitab asing. Syekh Abdul Qadir baca Syama'il Muhammadi. Pada pun baca Syama'il. Kerana semata-mata nak tumpang berkat. Ilmu tu mulia dah. Bincang lagi bulan Ramadan, mulia lagi. Dia lagu tu. Kami di pondok hari-hari tu baca kitab. Tu cari duit buka puasa, bagi anak-anak murid makan, cari duit bagi anak-anak murid makan buka puasa sahur. Dia mengajak lagi Allahu Akbar. Itulah. Teringat kalau bulan puasa ni teringat kat Tok Isalih semua-semua. Sebab dia semangat semua. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azami ni'am wa kafa bihim min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.